رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sekali lagi kita bertemu pada hari ini dalam kelas PDPR bersama dengan Ustaz. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tentang subjek akidah. Okey, jadi ada anak murid semua boleh bukalah buku akidah. Kita akan belajar tajuk yang terakhir pada hari ini, iaitu konsep muraqabah. Konsep muraqabah. Jadi kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan muraqabah tu. Okey, ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar langsung, ada yang pernah dengar tapi tak ingat. Jadi pada hari ini Ustaz akan jelaskan pada kamu tentang konsep muraqabah, pengertiannya. Okey, jadi semua anak-anak murid boleh buka buku akidah muka surat 55. Okey, buku akidah muka surat 55. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk yang ke-6, iaitu tajuk yang terakhir dalam buku akidah kita, iaitu konsep muraqabah. Konsep muraqabah. Okey, jadi mesti ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar langsung, ada yang pernah dengar tapi terlupa. Jadi pada hari ini Ustaz akan berikan maksudnya secara terperinci. Okey, jadi kamu boleh rujuk muka surat 55. Okey, konsep muraqabah. Okey, konsep muraqabah dia daripada perkataan bahasa Arab daripada segi bahasa, pengertian dia ada dua. Yang pertama daripada segi bahasa. Daripada segi bahasa bermaksud pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan. Okey, diawasi. Okey, muraqabah tu maksudnya mengawasi ataupun memantau, melihat. Okey, mengawas tu maksudnya macam contohnya macam kita jaga sesuatu lah. Pengawas dekat sekolah, dia mengawasi kawasan sekolah. Okey, dia tolong cikgu, dia tolong ustaz, dia tolong ustazah, dia tolong guru-guru untuk pantau kawasan sekolah. Tu contoh mengawas. Pengawas dekat sekolah tu. Okey, muraqabah. Okey, maksudnya pengawasan dan pemantauan. Kita awasi sesuatu, kita jaga sesuatu, kita pantau sesuatu. Okey, kita tengok sesuatu supaya sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita jaga tu dalam keadaan yang baik. Okey, Ustaz ambil contoh yang mudah macam pengawas dekat sekolah lah. Okey, jadi ada pengawas yang bertugas jaga pintu hadapan sekolah. Okey, apa tugas dia sebagai pengawas? Dia mengawasi kawasan sekolah tu supaya tak ada yang lambat datang sekolah. Tu contoh dia. Dia mengawasi kawasan sekolah, contoh dekat hall sekolah tu kan. Dekat beranda sekolah kamu nak masuk kelas tu kan, ada hall, tempat jalan kaki tu. Tengok, tu kotor. Dia kena pastikan bersih selalu. Sentiasa tak ada sampah. Tu contoh pengawasan yang mudah kita nak faham. Tu daripada segi bahasa. Daripada segi istilah pula, maksudnya suatu keyakinan. Kita memiliki suatu keyakinan yang dimiliki seseorang, yang dimiliki seorang, semua orang, ada sifat ni. Kita memiliki sesuatu keyakinan, kita yakin bahawa bahawa Allah sentiasa melihatnya. Kita sebagai seorang Islam, kita kena yakin dalam setiap kehidupan kita, maksudnya hari-hari yang kita lalui, yang pertama kita kena yakin bahawa Allah melihat kita. Apa sahaja perbuatan yang kita lakukan di rumah ke, di sekolah ke, di tempat awam ke, kita kena yakin bahawa Allah melihat kita. Tak ada, walaupun perbuatan tu orang manusia lain tak nampak. Contohlah, na'udzubillah, kita tak nak benda ni jadi. Kita nak mencuri, katakan kita nak mencuri. Walaupun orang lain tak nampak, tak ada manusia nampak, tetapi kita kena yakin bahawa Allah melihat kita. Perbuatan kita tu perbuatan yang salah, tapi Allah tetap melihat kita. Itu yang pertama.
Maksud muraqabah tu daripada segi istilah, kita yakin bahawa Allah tu tengah tengok kita. Kita tengah belajar ni, kamu tengah tengok video ustaz. Okey? Allah tu tengah tengok kita. Apa yang kita buat, setiap perkara yang kita buat, kita tak akan terlepas dari penglihatan Allah, daripada pengawasan Allah. Allah mesti nampak apa yang kita buat, walaupun manusia lain ataupun makhluk lain tak nampak kita. Tu yang pertama. Yang kedua, mendengarnya. Apa sahaja yang kita ucapkan, okey, yang kita lafazkan, Allah dengar. Okey, apa sahaja yang kita sebutkan di dalam hati ni, walaupun di dalam hati ni, okey, Allah dengar. Contohnya, okey, contohnya waktu subuh tadi kan, waktu subuh mak kamu kejut, kamu tidur lambat, katakanlah kamu tidur lambat. Lepas tu rasa ngantuk tu lebih. Ngantuk tu lebih, kira kamu plan nak tidur lama lah sikit, tapi tepat je pukul 6 mak kamu kejut. Okey, Long bangun, adik bangun. Kamu tak nak bangun. Okey, kamu tak cakap pun perkataan tu. Alah mak ni sibuk lah. Kamu sebut dalam hati, alah mak ni nantilah. Alah mak ni nak tidur lah. Alah mak ni kacau lah. Walaupun kita tak sebut, kita tak lafazkannya, kita yakin bahawa apa yang kita ucapkan tu, sama ada melalui lafaz ataupun di dalam hati, Allah mendengarnya. Sebab seperti mana yang kita belajar dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama-nama Allah, Allah ni Maha mendengar. Okey, dia boleh dengar apa sahaja yang kita sebutkan, okey, yang kita lafazkan ataupun yang bermain di dalam hati kita, di dalam fikiran kita. Allah mendengar kita. Okey, jadi sebabkan Allah mendengar kita, kita kena sebut yang baik-baiklah. Okey, janganlah kita sebut perkara yang tak baik, yang Allah tak suka dengar. Okey, dan yang ketiga, kita kena tahu muraqabah ni, kita kena yakin bahawa Allah tu sentiasa mengetahui apa sahaja yang kita akan lakukan, yang kita telah lakukan, yang kita sedang lakukan. Okey, walaupun kita tak buat lagi. Contoh, okey, contoh mudah, balik daripada sekolah, kan, balik daripada sekolah, nanti balik daripada sekolah aku tak puas hatilah dengan Adam tu. Aku tak puas hati, nanti balik sekolah, kat dalam sekolah kalau aku buat, aku kena denda dengan cikgu, dengan ustaz, dengan ustazah. Nanti balik sekolah aku nak pukul lah dia. Tu, walaupun kita ni baru niat, kita tak tahu pun perkara tu akan jadi ataupun tak jadi, tapi Allah mengetahuinya. Okey, Allah tahu sama ada perkara tu jadi ke kita buat ataupun tak jadi. Okey, tu maksud muraqabah. Muraqabah ni maksudnya kita kena yakin dalam setiap perbuatan kita, okey, Allah melihat kita. Sebab tu ustaz pesan banyak kali, ustaz ingatkan banyak kali kepada anak-anak murid ustaz semua, apabila kita nak melakukan sesuatu, kita kena yakin, kita kena tahu yang Allah sedang melihat kita. Okey, kalau perbuatan kita baik, alhamdulillah. Okey, Allah suka perbuatan yang baik yang kita lakukan. Tapi kalau sebaliknya, iaitu perbuatan kita perbuatan yang jahat, kita mencuri ke, kita pukul orang ke, kita conteng meja ke, kita conteng dinding ke, perbuatan yang tak baik, Allah melihat kita, dan itu satu kerugian lah bagi kita. Okey, seterusnya Allah mendengar kita dalam setiap ucapan dan kata-kata kita. Kita perlu sentiasa ingat bahawa Allah akan mendengar setiap perkataan yang kita sebutkan, walaupun kita tak sebut dalam bahasa Arab. Okey, kita tak sebut dalam bahasa lain, kita sebut dalam bahasa Melayu, Allah tahu. Walaupun okey, macam contohnya kamu ada adik kecil, adik baby kan, dia lapar, dia nangis. Dia nangis sebab dia lapar. Dia tak boleh nak cakap, tapi Allah tahu apa yang dia nak. Allah dengar apa yang dia nak. Sebab tu setiap perbuatan kita, kita berjumpa dengan siapa pun, okey, terutamanya ibu bapa kita, kita kena jaga perkataan kita. Jangan cakap sesuatu yang melukakan hati ibu dan ayah. Jangan bercakap sesuatu yang tidak baik mengenai ibu dan ayah kita. Okey, tentang perkara yang tak baik, tentang guru-guru, tentang kawan-kawan, jangan sekali kita cakap. Sebab kita tahu bahawa Allah mendengar segala-galanya, Allah dengar. Okey, tu kita kena ingat sampai bila. Dan yang ketiga, kita kena tahu bahawa muraqabah ni maksudnya kita, setiap perbuatan kita Allah tahu. Setiap perbuatan yang kita belum lakukan, yang kita sedang lakukan, dan yang kita telah lakukan, mesti Allah tahu. Okey,
Kita tak boleh nak pergi bersembunyi dekat mana-mana pun, sebab Allah tahu semua tempat, Allah nampak semua tempat, Allah dengar setiap perkataan, Allah tahu apa sahaja yang kita nak buat. Itu dia maksud konsep muraqabah. Konsep muraqabah ni penting supaya kita sebagai orang Islam, kita dalam keadaan berjaga-jaga, sentiasa berjaga-jaga. Dia ajarkan kita, konsep muraqabah ni nak ajar kita supaya kita melakukan sesuatu perkara, mengucapkan sesuatu perkara, melihat sesuatu perkara dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang sebaliknya, dalam keadaan yang buruk. Sebab bila kita lakukan sesuatu yang buruk, Allah nampak, Allah dengar, Allah tahu, kita akan dapat dosa. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi konsep muraqabah ni, dia nak pandu kita, dia nak bawa kita kepada jalan yang lebih baik, yang lebih lurus, yang lebih benar. Sebab kita akan melihat perkara-perkara yang baik sahaja. Kita akan mendengar, kita akan bercakap tentang perkara-perkara baik sahaja. Kita akan melakukan apa sahaja yang Allah tahu, apa sahaja yang manusia tahu, manusia tak tahu, tapi Allah tahu perkara yang baik sahaja. Sebab kita yakin bahawa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan Allah mengetahui apa sahaja yang kita nak lakukan. Jadi pentinglah konsep muraqabah ni sebagai kita punya satu pengawasan untuk kita, supaya kita tak lakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi itu konsep dia sama juga macam contoh yang Ustaz bagi pada awal tadi, konsep dekat sekolah. Kita ada peraturan. Peraturan tu dicipta untuk kita melakukan sesuatu perkara tu dengan betul. Pergi sekolah kena pakai baju sekolah. Kalau dekat sekolah tak boleh buang sampah merata-rata. Lepas tu pihak sekolah wujudkan pula satu badan pengawas. Pengawas sekolah, pengawas kebersihan ke, ketua kebersihan ke. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengawasi perlakuan kita, tindak tanduk kita, supaya kita tidak melakukan perkara yang buruk. Kita dalam Islam ni, dalam agama Islam ni, dalam peluang yang masih Allah berikan untuk kita hidup dekat dunia, kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Kita kena tahu bahawa apabila kita melakukan keburukan ataupun sesuatu yang tidak baik, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan Allah mengetahui kita. Jadi Ustaz harap dengan mempelajari konsep muraqabah ini, kita akan lebih menjaga diri kita ni untuk melakukan kebaikan. Kebaikan, kita ajak orang melakukan kebaikan, kita berusaha sendiri untuk melakukan kebaikan, untuk kita mengharapkan redha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya bila kita mati nanti, kita meninggal dunia nanti, kita akan dihitung amalan kita, amalan yang baik tu yang lebih berat. Itu yang paling kita nak. Kita tak boleh nak fikir tentang dunia saja, kita kena fikir tentang akhirat nanti. Jadi untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita. Ustaz harap kamu dapat memahami konsep muraqabah ini, iaitu pengawasan dan pemantauan. Kita kena yakin bahawa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan Allah mengetahui kita. Jadi untuk hari ini itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam unit yang seterusnya pada kelas dan waktu hari yang lain, InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapan